الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung seperti biasa. Kitab yang pertama kita mulakan dulu kitab Fiqh Sulamus Sibyan jilid yang pertama, muka surat 22, 22 syarat ke-5. Okey. Masih lagi dalam tajuk yang pertama, iaitu syarat wajib sembahyang. 5 syarat wajib sembahyang kita akan habiskan pagi ni sebelum kita masuk tajuk baru yang kedua. Tajuk yang pertama kita nak nilai ataupun nak hukumkan mukallaf seseorang itu wajib ataupun tidak mendirikan sembahyang mesti cukup 5 syarat. Cukup 5 syarat, sempurna 5 syarat wajib seseorang itu mendirikan sembahyang. Baik, syarat yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan kelimanya daripada 5 syarat. Dan kelimanya daripada 5 syarat wajib sembahyang itu, maksud waktunya waktu sembahyang. Apabila masuk waktu sembahyang, maka bermula taklifan wajib ke atas seseorang itu mendirikan sembahyang. Cuma di sini musannif akan jelaskan kepada kita, kewajipan itu ada pilihan, iaitu satu daripada 2 pilihan yang kita mesti lakukan apabila masuk sahaja waktu sembahyang. Pilihan yang pertama ialah melakukan sembahyang dengan segera. Apabila masuk waktu sembahyang zuhur, maka kita mendirikan sembahyang dengan segera. Itu kewajipan yang pertama. Ataupun boleh kita pilih, kerana kewajipan ini salah satu daripada 2 pilihan yang kita boleh pilih untuk kita laksanakan. Pilihan yang keduanya ialah kita tak nak buat segera, kita ada urusan ataupun bukan kerana urusan, kita sengaja untuk tak nak buat di awal waktu, boleh kita pilih pilihan kedua, iaitu azam. Azam di dalam hati kita, aku akan mendirikan sembahyang dalam waktu. Boleh kita dirikan sembahyang bila-bila. Nak diri di awal, nak diri di tengah, nak mendirikan di akhir waktu, boleh. Baik, itu kesimpulan. Kita baca apa yang musannif jelaskan, apa musannif sebut dalam kitab kita ini. Dan tersebut di dalam Al-Bajuri, dan tersebut di dalam kitab yang bernama Al-Bajuri Ibnu Qasim. Kita ini syarah bagi matan Abi Suja', syarah bagi matan Abi Suja', ia bernama Fathul Qarib. Itu nama matan asal. Fathul Qarib, kemudian syarah dia ataupun pendetailan matan ini, nama dia ialah Hasyiah Al-Bajuri Al-Iman Baijur yang berada di Mesir. Jadi dalam karangan beliau, dalam muka surat 121, fayajibu alaihi bidukhulil waqti ahadu amraini, immal fi'lu
awil azmu alaihi fil waqti fa in lam yaf'al wa lam ya'zam alaihi athiman ila qawlihi wal azmul madhkuru khassun wa ammal azmul amu fahuwa an ya'zima syakhsu 'inda bulughihi ala fi'li wajibati wa tarki muharramati fa in lam ya'zim ataupun fa in lam ya'zam ala zalika asa. Baik, itu statement yang dipetik daripada kitab Al-Bajuri jilid yang pertama. Maksud dia, maka wajib atasnya atas mukallaf, atas seseorang mukallaf dengan masuk waktu sembahyang. Apabila masuk waktu sembahyang, kewajipan tertaklif ke atas mukallaf. Kewajipan itu oleh salah satu daripada dua perkara. Kita wajib melakukan salah satu daripada dua perkara. Ada kalanya dengan segera perbuatnya sembahyang. Yang pertama, kewajipan pertama, kita mendirikan sembahyang dengan segera. Masuk saja waktu, kita azan, sembahyang sunnah, qabliyah, kita iqamah, kemudian mendirikan sembahyang. Itu kewajipan pertama. Kenapa? Kerana masuk waktu salah satu daripada syarat wajib ke atas kita yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cuma di sini keringanan. Di dalam syariat Nabi kita ada sedikit kelonggaran. Di mana kelonggaran? Allah berikan tawaran. Ada pilihan. Wajib melakukan salah satu daripada dua. Soal wajib tetap wajib. Cuma boleh pilih nak melakukan salah satu daripada dua kewajipan. Kewajipan pertama, buat segera solat di awal waktu. Dapat dua. Pertama, pahala wajib. Yang kedua, pahala bonus sembahyang di awal waktu. Dipanggil pahala afdal. Dapat waktu fadilat. Dapat waktu fadilat. Satu lagi, dia ada tiga di situ offer. Pertamanya, kalau kita sembahyang di awal waktu, dapat tawaran sembahyang di awal waktu. Satu. Dia panggil kelebihan. Pahala yang di-offer oleh Allah Ta'ala sembahyang di awal waktu. Yang kedua, sunat. Tawaran sunat yang kedua. Tawaran sunat yang kedua, bagi orang yang sembahyang berjemaah. Bagi orang yang sembahyang jemaah, dia dapat pahala berjemaah, dapat pahala di awal waktu, dan ketiganya ialah dia satu lagi offer, dapat pahala takbiratul ihram serta imam. Itu ada tiga offer. Offer itu ialah offer sunat. Tawaran pahala sembahyang takbiratul ihram bersama imam. Tapi di sini kena faham maksud serta imam. Apa maksud serta imam? Kalau tak faham di sini, menyebabkan dari sudut implement dia akan menyebabkan tak sah sembahyang. Kenapa? Dia faham serta imam ini tak sempat imam selesai takbir dia dah mula. Itu tidak sah. Kenapa? Kerana bukan maksud serta imam atau takbir bersama imam serentak dengan imam, tidak. Maksud di sini, apabila selesai imam takbir, maka kita segera bertakbiratul ihram. Maka dibincang segera itu, tempoh spesifik kita nak tahu. Berapa jarak segera itu? Adakah boleh lepas imam takbir Allahu Akbar, kita tak takbir lagi? Kita duk tak takbir lagi, duk tengok tak kaki, duk cek kain. Duk betulkan jam, betulkan serban, macam-macam betulkan. Imam duk baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia tak mula lagi.
Itu nak kena tahu spesifik jarak berapa diperuntukkan untuk dia dapat offer ini. Ini secara spesifik kena belajar ilmu fiqh. Dia tidak ada dalam hadis. Hadis umum saja. Sebab tu orang belajar hadis sahaja tanpa belajar fiqh, memang dia tak mampu untuk implement secara tepat. Kadang-kadang pelaksanaan dia menyebabkan tak sah. Kenapa? Iman Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Itu serentak. Tak sempat iman selesai takbir dia dah mula. Itu tidak dinamakan mengikut. Ini kena faham di sini. Baik. Maksud apa tuan-puan? Maksud dia Allah tawarkan kepada makmun satu pahala yang besar, pahala afdal, iaitu pahala takbiratul ihram bersama iman. Apa maksud bersama iman? Bukan serentak dengan iman, tidak. Maksud dia apabila iman selesai takbiratul ihram, makmun mula. Maka kita nak tengok tempoh jarak bila dia mula untuk mendapatkan pahala takbiratul ihram bersama iman. Tempoh dia tuan-puan, bermula selesai imam sebelum imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tempoh dia. Selagi mana iman belum baca Bismillahirrahmanirrahim, selagi itu kita akan dapat offer takbiratul ihram bersama imam, pahala. Contoh, iman Allahu Akbar, bar iman kita terus Allahu Akbar. Ini hampir, ini yang terbaik. Sebab selesai iman terus kita mula. Ini yang terbaik dipanggil al-afdal. Ataupun kita datang iman dah mula Allahu Akbar, kita duduk berjalan nak ke saf. Iman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhil ladzi. Tak sempat bismillah kita takbir Allahu Akbar. Kita pun baca bismillah, Allahu Akbar kabira. Iman pun bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala takbiratul bersama imam. Cuma markahnya atau bayarannya tidak penuh. Tetapi tetap dapat pahala sunat takbiratul ihram bersama imam. Jadi mudah untuk tuan-tuan ingat, tempoh dia diperuntukkan untuk dapat pahala takbiratul ihram bersama imam mula selesai iman takbir sebelum dia memulakan bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia mula saja bismillah kita takbir Allahu Akbar, luput pahala, bukan pahala jemaah, pahala sunnah yang asin daripada sembahyang jemaah. Jadi sembahyang jemaah ni tuan-tuan, package dia banyak. Diri sembahyang jemaah 27. Yang kedua, sembahyang di awal waktu itu afdal, pahala asin. Yang ketiga pula, kejar untuk dapat target takbiratul ihram bersama iman. Itu pahala bonus yang asin. Baik, saya tuan-tuan. Sambung. Jadi satu kewajipan. Apa kewajipan yang pertama? Kita melakukan segera di awal waktu. Itu kewajipan yang pertama. Ataupun dia boleh pilih kewajipan yang kedua. Dia tak nak awal waktu. Sama ada tak nak ni dia ada urusan, ataupun dia sengaja. Sengaja pun boleh. Cuma tak dapatlah fadilah sembahyang di awal waktu. Tapi tak haram. Kenapa? Dia pilih kewajipan yang kedua. Apa dia kewajipan yang kedua? Ataupun azam atas perbuat sembahyang dalam waktunya waktu sembahyang. Ataupun wajib dia azam dan hati dia apabila takbir sahaja. Apabila masuk waktu. Orang azan sahaja Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih bekerja. Ataupun driving, ataupun ada urusan lain, ataupun sengaja. Memang dia tak nak sembahyang di awal waktu. Bukankah ada urusan? Sengaja. Boleh dia pilih pilihan yang kedua, azam. Apa dia azam? Terlintas di hati dia, aku akan sembahyang zuhur dalam waktu. Apabila dalam waktu sahaja, maka boleh dilakukan pada bila-bila masa, tak haram. Kenapa tak haram? Dia dah melakukan salah satu daripada dua kewajipan apabila masuk waktu. Tu. Azam ni tuan-tuan, disebut maka azam maka jika tiada perbuatnya dengan segera. Kalaulah dia tak buat segera, dah masuk dah waktu zuhur, belum sembahyang lagi,
dan tiada azam. Terlitah di hati dia pun tak terlitah aku akan sembahyang zuhur dalam waktu. Apa hukum dia? Nascaya berdosa ia orang ataupun mukallaf tersebut. Kalaulah masuk waktu tak sembahyang lagi. Sama ada tak sembahyang itu dia sengaja tak nak sembahyang awal ataupun dia ada urusan lain. Tak kisahlah urusan apa pun. Dan masa sama dia juga tak memilih kewajipan kedua, tak azan pun, maka berdosa ia, haram. Hingga kepada katanya, dia panjang dalam kitab ini, dia ringkaskan. Katanya kata penulis kitab yang bernama Syekh Al-Baijur ini dalam jilid yang pertama. Apa kata penulis? Dan bermula azam. Penulis nak cerita azam ini azam apa? Kerana dalam syariat Nabi kita azam ada dua. Yang pertama dia panggil azam khasun, yang kedua azam amun. Dua-dua wajib. Azam ini dalam syariat Nabi kita ada azam yang wajib. Hanya ada dua sahaja, iaitu azam amun dan azam khasun. Azam khas ni tuan-puan, yang pertama azam khasun. Azam ni cita-cita hati ataupun impian kita. Itu dipanggil azam. Jadi orang Melayu pun ambil daripada bahasa Arab, azam ini bahasa Arab. Azam khas ini iaitu cita-cita hati dia akan melaksanakan sembahyang dalam waktu. Maksud azam khas, setiap kali masuk waktu wajib dia azam. Itu dipanggil azam khas. Makna azam khas ni azam yang tertentu tiap-tiap kali masuk waktu sembahyang fardu. Itu dipanggil azam khasun. Azam yang ditentukan, kewajipan azam ini ditentukan setiap kali masuk waktu. Itu dipanggil azam khas. Kalau kita tak nak sembahyang segera, kena azam. Kena latih diri kita supaya azam, nak mengelakkan daripada haram. Orang tanya kenapa haram? Kerana masuk waktu salah satu syarat wajib. Masuk saja waktu, maka tertaklif ke atas kita kewajipan mendirikan sembahyang. Itu dipanggil azam khas. Yang kedua, azam amun. Dia cerita dalam ni. Dua-dua azam dia cerita. Azam am apa dia? Iaitu azam amun umum. Apa maksud umum? Merujuk kepada azam bagi tiap-tiap orang yang mencapai usia balik. Capai saja balik, mula saja balik kita 18 tahun ataupun 15 tahun. Ataupun kita balik awal 12 tahun. Ketika tu kena azam. Apa dia yang wajib azam? Azam untuk melaksanakan segala kewajipan yang diperintah oleh Allah Ta'ala, dan azam untuk melaksanakan untuk meninggalkan segala larangan, sama ada larangan itu haram ataupun larangan itu makruh. Kita dah azam dah, aku akan tinggal benda makruh, aku akan tinggal benda haram. Kena azam mula daripada balik. Itu dipanggil azam am. Wajib kita azam. Sebab apa? Sebab apabila kita balik, kewajipan atas kita untuk melaksanakan tuntutan syarak, untuk buat benda wajib, untuk buat benda sunat, untuk tinggal benda haram, untuk tinggal benda makruh. Maka kena ada impian kita, aku akan buat. Walaupun tak buat lagi, ketika tu berbalik, banyak lagi benda yang tak buat. Banyak lagi benda buat tak sunat, benda sunat tak buat, benda wajib tak buat, benda haram kita tak tinggal, benda makruh tak tinggal, tapi dah ada impian untuk tinggal benda tu. Rahsia dia, Allah akan bantu kita, Allah akan beri ataupun kekuatan kepada kita untuk kita mampu melaksanakan kewajipan. Itu azam. Baik, itu kesimpulan. Tengok apa nulis kita sebut. Dan bermula azam yang tersebut itu ialah azam khas. Azam khas. Azam tiap-tiap masuknya waktu sembahyang wajib ada azam. Itu dipanggil azam khas. Adapun azam amun,
Adapun azam secara umum, yang kata umum ni apa dia? Apabila mencapai usia balik, maka wajib kita azam untuk melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, yang kata azam am ni apa dia? Maka iaitu wajib, bukan sunat, wajib, bahawa azam oleh seseorang bila tak kala baliknya balik seseorang. Tak kala ni ketika dia capai usia balik, wajib dia azam. Kerana kita tak tahu dulu, wajiblah azam bila-bila kita tahu. Azam tu azam apa? Azam atas hendak buat segala yang wajib dan tidak mahu buat segala yang haram. Tu kita azam. Aku nak tinggal benda haram. Tekad dah nak tinggal benda haram. Maka Allah beri kekuatan kepada kita nak tinggal benda haram. Tu. Dia tekad dari awal lagi. Dia tak nak buat benda haram. Daripada mau balik. Tak kisahlah benda haram tu apa. Allah akan beri kekuatan pada dia. Daripada balik lagi dia tekad tak nak tengok perempuan. Tak nak tengok aurat orang. Tak nak tengok benda makruh. Daripada mula balik. Jadi Allah akan bantu. Maka jika tiada azam ia seseorang atas yang demikian itu, atas azam khas dan azam am tu, nescaya berdosa ia orang yang tak azam. Badal bagi berdosa, yang kata berdosa tu apa dia? Derhaka ia akan Allah. Derhaka kepada Allah Ta'ala. Tu. Melakukan maksiat, yang penderhakaan kepada Allah Ta'ala dengan sebab dia tak azam. Ada tak azam masuk waktu ataupun tak azam ketika kita usia balik. Settle tuan-tuan. Intaha, alif ha tu dia panggil short form, intaha, ringkas. Baik, masuk topik baru. Syarat sah sembahyang. Ni baru masuk topik yang penting dalam sembahyang. Semua penting, tetapi dalam 5 tajuk besar itu, 3 tajuk yang paling penting yang perlu kita fokus. Iaitu syarat sah sembahyang, syarat sah mendirikan 13 rukun sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. 3 komponen sangat perlu kita jaga. Ada 2 lagi, syarat wajib dan perkara yang sunat. Sunat ab'ad, sunat hay'ah juga kita akan belajar. Cuma fokus betul-betul 3 komponen kerana dia memastikan sembahyang kita ini sah ataupun tidak berdasarkan sejauh mana kita jaga 3 komponen sembahyang. Masuk komponen yang pertama, yang penting. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat sah sembahyang. Bermula syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Kita nak bincang ni tuan-tuan, syarat sah sembahyang. Apabila kita sebut syarat sah sembahyang, maka di sini dia merujuk kepada syarat sah sembahyang sebelum kita mendirikan sembahyang. Dia panggil syarat sah sebelum takbir. Kita kena jaga 9 perkara sebelum kita takbir Allahu Akbar. Kalau takbir dalam keadaan tak jaga salah satu daripada 9, takbir yang tidak sah. Itu dia panggil status sembahyang kita tak sah. Bukan batal. Itu dia ada beza. Dia ada beza tuan-tuan penggunaan istilah. Orang biasa kalau cakap tak betul, okey. Penggunaan istilah ni tuan-tuan. Kalau guna istilah ikut dan hantam, okey. Tak jatuh standard. Tetapi kalau ahli ilmu, orang yang belajar, orang yang mengajar, nak orang panggil ustaz, tapi penggunaan istilah dia tak tepat, jatuh standard dia. Malu. Ada orang sebut takbiratul ihram
tak betul, batal sembahyangnya. Itu tak tepat menggunakan istilah. Allahu Akbar, tak betul bacaan qaf, maka status sembahyangnya batal. Dia tak tahu beza syarat sah dengan beza perkara batal. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, 3 komponen penting dalam sembahyang ini sangat perlu kita jaga, sebab dia memainkan peranan penting kepada kita untuk kita nilai sembahyang kita ni sah ataupun tidak, sembahyang kita ni batal ataupun tidak. Nampak macam sama, sah, hak ni batal, hak ni tak sah. Ya, tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Sama dari sudut dua-dua Allah reject. Yang ni tak sah Allah reject, yang ni batal pun Allah reject. Tetapi beza. Di mana beza tuan-tuan? Kalau syarat sah, dia tak jaga syarat sah, dipanggil sembahyang dia tidak sah. Contoh, sembahyang dalam keadaan ambil wuduk yang tak sempurna. Bukan terlupa ambil wuduk. Sama je lah status hukum. Orang terlupa ambil wuduk dengan ambil wuduk tak sempurna. Basuhan 1 inci, basuhan yang tak sempurna, kawasan muka dia tak tahu mana wajib dibasuh, tiba-tiba dia tak basuh, tak rata air, maka takbir Allahu Akbar tak sah. Kenapa? Kerana dia tak sempurna syarat sah sebelum takbir. Orang tak panggil batal. Takbir tadi ada wuduk tak? Tak ada wuduk, batal sembahyang. Bukan batal sembahyang, memang dari awal lagi sembahyang dia tak sah. Orang tak panggil batal. Apa beza dengan batal? Batal ini dia jaga 9 syarat, takbir Allahu Akbar sah. Badan dia suci daripada hadas, badan dia suci daripada najis, dia tutup aurat, dia hadap kiblat. Dia Islam, dia akil, semua 9 syarat dia jaga. Tiba-tiba dalam solat dia melakukan salah satu daripada perkara batal, maka dinamakan batal. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang, dia bergerak lebih daripada 3 kali, maka nama status dia ini orang yang batal sembahyang. Bukan sembahyangnya tak sah, sembahyangnya batal. Itu penggunaan istilah. Sebab ada sekarang ni tuan-tuan mudah nak belajar mudah, di hujung jari, dalam online, dalam Facebook online juga banyak ustaz-ustaz mengadakan seminar. Terbaru ni pula orang dah mula adakan trend terbaru ni, bagus, walaupun dari satu sudut tu agak agak ada yang negatifnya, iaitu seminar berbayar fardu ain. Ada seminar rukun qauli, seminar berbayar rukun fi'li. Ini benar fardu ain. Soal berbayar kita bukan isu, bukan nak komen isu berbayar. Tetapi dari sudut penyampaian, apabila benda basic ini tidak boleh dibezakan, mentor yang nak coaching personal coach ini, dia waktu tu dia bayar mahal sebab dia kena boleh personal coach. Ustaz ni akan bantu seorang peserta. Tanya direct soalan, boleh tanya direct. Kena bayar nak tanya. Sebab harga kita tak nak komen pasal isu harga yuran. Tetapi dari sudut penyampaian, maksudnya bukan teknik penyampaian, dari sudut penggunaan istilah dan juga dari sudut ketepatan ilmu fiqh. Ini bahaya. Positif dari satu sudut, orang boleh selesai isu fardu ain secara mudah, orang tak nak datang fizikal, boleh dimaya saja. Dan ada juga seminar fizikal, dan ada juga seminar on Zoom lain, Zoom meeting. Tapi dari segi bahayanya satu sudut, apabila coach itu ataupun mentor itu dia tak standard piayawan, dia ada problem dalam fiqh. Ini bahaya. Kat situ bahaya kepada audiens, bukan bahaya pada diri dia.
Baik pada audio. Contoh dia, tak boleh beza antara perkara batal dengan perkara sah, syarat sah dan perkara batal. Menyebabkan kita orang yang zero ni tuan-tuan akan terima bulat-bulat apa saja yang disogok ataupun yang diberikan oleh mentor kita. Tak guna ada istilah Islamik ni, guna istilah marketing. Tak guna ustaz, guna mentor. Guna sifu, guna coach. Agama dah di marketing, agama dah di market tuan-tuan, cantik. Kita tak nak komen lah isu bayaran tu. Isu personal coach tak nak komen, tapi nak komen ilmu sahaja. Bahaya tuan-tuan, kena tengok juga. Sebab satu sudut bagus, sebab ada bukan semua orang sempat nak datang fizikal. Dia nak belajar seminar berbayar. Dan ada orang dia tak nak free macam ni tuan-tuan, dia tak nak free. Macam kita ni pun bayar yuran juga. Ada yang free maghrib, subuh free. Dia tak nak free, dia nak berbayar. Sebab dia standard, kalau free bagi dia kurang value. Dia kena berbayar. Sebab tu kita tak nak condemn seminar berbayar mahal-mahal ni. Ada orang belajar Quran saja, talaqi Quran. Berapa ribu? Tak ingat dah. 7,000. 7,000 coach Quran. Kita tak nak sentuh isu tu, walaupun boleh sentuh. Settle tu panas. Jadi tajuk kita faham dulu istilah, supaya penggunaan istilah tu kena betulkan, supaya apabila kita guna tak betul tu apa, makin lama dia benda yang tak betul dah boleh diterima pakai. Itu bahaya. Menyebabkan orang akan guna istilah tak betul itu menganggap bahawa betul. Itu bahaya. Sebab tu kita kena betulkan. Jadi tajuk dia syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ini kita nak bincangnya ialah merujuk kepada 9 perkara, 9 syarat sebelum takbir. Dia panggil syarat sebelum takbir. Bukan syarat di dalam sembahyang. Itu lain, itu topik lain. Jadi syarat ni kesimpulan tuan-tuan dalam sembahyang ini, syarat ni dia ada 2. Syarat sebelum takbir dipanggil syarat sah sembahyang. Syarat dalam sembahyang dipanggil syarat sah melaksanakan setiap rukun. Itu topik kedua. Dia ada 3 topik penting kita akan fokus. Syarat sebelum 9, 13 syarat setiap rukun 13 dan perkara batal. 3 benda yang kita akan fokus dalam kitab kita ni. Baik, pertama, bermula syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Jadi sebelum takbir kita pastikan clear ke semua syarat yang telah ditetapkan ini. Pertamanya ialah Islam. Pertamanya ialah Islam. Islam ini tuan-tuan dia berkongsi di antara syarat wajib dan syarat sah. Nak wajib sembahyang mesti Islam. Nak sah sembahyang mesti Islam. Kalaulah dia ini kafir ataupun kafir murtad wal iyad billah, sama ada sedar ataupun tidak dia, maka sembahyang dia tidak diterima. Dia panggil tak sah. Takbir yang tidak sah. Kenapa? Kerana dia tidak Islam. Sama ada tak Islam ini kafir asli ataupun kafir murtad wal iyad billah. Sama ada murtad itu ia sedar ataupun tidak, tetap tidak diterima sembahyang. Dan keduanya daripada 9 syarat sah, aqilun. Aqilun. Apa dia aqilun? Orang yang sempurna akal. Orang yang sempurna akal. Ini juga dia berkongsi dengan syarat wajib. Apabila sempurna akal, dia tak gila, dia tak mabuk, dia tak pengsan, dia tak nyayung, maka wajib dia solat dan sah dia solat. Solatnya sah. Orang yang tak gila. Adapun orang gila tak wajib solat. Kalau dia solat, statusnya tak sah, bukan batal. Status dia tidak sah. Tetapi ada isu sedikit di sini tuan-tuan, isu tambahan.
Oh, bukan nombor 3. Sini tak ada. Nombor 3. Tapi di sini tak ada. Dia isu tambahan ini berada dalam syarat wajib, iaitu balighun, baligh. Apabila baligh, wajib dia sembahyang. Kalau dia tak baligh, tak wajib. Dia tak wajib sembahyang kalau dia tak baligh. Tapi isunya, kalaulah orang yang tak baligh mendirikan sembahyang, apa status sembahyangnya? Macam anak kita. Anak kita tu pan, kita ajar dia sembahyang. Umur 7 tahun kita ajar. Umur 8 tahun kita ajar. Sampai dia baligh. Apa status sembahyang dia? Sebab dia tak baligh, tak wajib sembahyang. Tapi kita nak tahu, adakah sah sembahyang? Jawab dia tuan-puan, orang yang tak baligh, tak wajib dia sembahyang, tetapi kalau dia sembahyang, sah. Cuma umur berapa sah ni kena tahu. Berapa mula umur yang dikira sah? Iaitu mula dikira sah ini umur dia mencapai mumayyiz. Apabila mumayyiz, sah sembahyang dia. Cuma di sini hanya sah sembahyang, tetapi tidak ada rekod pahala kepada diri dia kerana dia tak baligh. Tidak ada catatan pahala kepada diri dia. Sepatutnya sah ini, kalau ada pahala, ada rekod pahala. Tetapi orang yang belum baligh, tidak ada catatan pahala, walaupun sembahyang dia sah. Jadi permulaan sembahyang yang sah ni diambil kira umur yang mumayyiz. Mumayyiz ke atas. Jadi anak kita umur 7 tahun tuan, mumayyiz kita dah tahu. Ada qaul mu'tamad, bukan dikira umur, dikira dari segi praktikal, yang sebenarnya budak ni tak kira umur. Asalkan budak ni dah boleh beza di antara akal dia, IQ dia dah matang, boleh beza najis dengan tak najis, dah boleh tahu, boleh istinja sendiri, boleh berdikari, walaupun umur 5 tahun, dianggap mumayyiz. Itu qaul yang pertama. Qaul yang kedua, qaul dhaif, dikira umur, iaitu 7 tahun. Kita ambil lah mudah, 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun tuan, mula wajib ke atas wali menyuruh dia sembahyang, bukan dia. Tu wali ni, muru auladakum bis-salah inda 7 sinin. Wajib ke atas ibu bapa menyuruh anak dia mendirikan sembahyang, menyuruh anak dia yang mumayyiz belajar ilmu tentang sembahyang, belajar ilmu tentang ilmu ketuhanan, belajar ilmu tentang akhlak, tasawuf, mula umur mumayyiz. Wajib atas siapa? Wajib atas wali, bukan wajib atas anak-anak. Anak tak berdosa kalau tak belajar umur 7 tahun, tapi wali haram. Isu dia apabila anak ni diajar betul sembahyangnya, maka sembahyangnya kita tengok syarat sah dia cantik, rukun dia cantik, perkara batal dia tak buat, status dia sah. Apabila sah, adakah pahala? Jawab dia tuan-puan, ada pahala, tetapi pahala tidak direkodkan kepada mumayyiz, kepada kanak-kanak. Tapi pahala itu diberi kepada wali. Ini antara bonus yang Allah sediakan kepada wali, bukan saja-saja Allah perintah. Allah perintah tu satu wali buat dapat pahala, satu lagi anak yang belajar itu, pahala segala kebaikan anak itu akan diberi kepada wali. Itu dia punya kelebihan di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga tuan, dan ketiga. Pertama dan kedua simple sahaja. Kita nak masuk yang ketiga. Ini yang dia punya syarat yang asas, yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga daripada 9 syarat sah sembahyang. Apa dia? Suci daripada segala hadas. Sebelum takbir, pastikan suci badan kita daripada segala hadas. Segala di sini jamak.
Maksudnya tuan-puan, hadas ini terbahagi kepada dua ataupun detailnya ada 3 hadas. Tapi kita sebut 2 dulu. Hadas ini umumnya ada 2, detailnya ada 3. Nah, sebelum kita nak tahu pembahagian hadas, sebab kita nak clearkan badan kita daripada semua hadas. 2 hadas. Kita nak kena tahu dulu, pertamanya apa dia hadas. Yang kedua baru kita nak tahu jenis ataupun pembahagian hadas. Dan yang ketiga baru kita nak tahu tata cara membersih badan kita daripada hadas. Jadi 3 ni kita kena kuasai untuk pastikan badan kita clear daripada hadas. Jadi pertama kena tahu hadas itu apa dia, yang kedua kena tahu jenis hadas ada berapa, yang ketiga kena tahu tata cara membersih badan kita daripada hadas. Dan tata cara ini mesti kita follow mengikut ketetapan yang telah diperuntukkan oleh syarak. Itu yang kena belajar. Tak boleh kita nak andai. Tata cara memang dia ketetapan. Baik, kita tengok pertama dulu. Yang pertama tuan-puan, makna hadas. Di bawah dia akan sebut makna hadas. Kita bagi dulu dalam bahasa kita, kemudian kita akan baca bahasa kitab. Bahasa kitanya tuan-puan yang kata hadas ini, dia panggil amrun i'tibari yaqumu bi'a'dha'il badan yamna'una sihhatis salah haitsu la murakhis. Itu mana hadas. Hadas ini satu perkara, amrun i'tibar, satu perkara yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Dia hanya amrun i'tibar. Satu perkara, satu benda yang tidak boleh dikesan oleh panca indera. Maksud dia, hadas ini tak nampak nak tengok, tak boleh nak dengar, tak boleh nak kesan dengan deria perasa ataupun kesan. Itu dipanggil hadas. Yaqumu bi'a'dha'il badan, yang ada pada badan manusia, yang menyebabkan tak sah sembahyang. Itu dipanggil hadas. Kesimpulan mudah untuk kita ingat tuan-tuan, itu umum, makna umum. Itu makna dalam bentuk akademik. Tapi kita nak ingat, kita ingat dalam bentuk kata kunci sahaja. Apabila disebut hadas tuan-tuan, pertama yang kita perlu ingat, benda yang kotor yang tak dapat dikesan oleh panca indera yang berada di badan kita. Dan kesan dia boleh menghalang daripada sah sembahyang. Itu yang kita nak kenapa kena tahu. Kerana kesan dia boleh menyebabkan sembahyang kita tak sah. Itu hadas. Sebab tu hadas ni tuan-puan, tak ada siapa pun boleh nampak hadas. Dia tak boleh kesan dengan panca indera. Benda ni benda kotor, ya, benda kotor yang tak dapat dikesan oleh panca indera yang ada di badan kita yang boleh menghalang daripada sah sembahyang. Kotor, ya, kotor. Di mana? Di badan kita. Nampak tak nampak. Siapa yang tak ada wuduk tak nampak, sama saja. Orang yang tak ada wuduk kita tengok sama, orang ada wuduk kita tengok sama. Orang tak mandi wajib kita tengok sama, orang yang mandi wajib pun sama. Tak ada beza. Melainkan orang-orang yang VIP dengan Allah Ta'ala, orang yang soleh, orang wali Allah, dia boleh nampak. Itu sebab Allah buka hijab. Kerana kotoran ini asal dia memang ada di badan kita. Memang ada di badan kita. Cumanya di sini dia ada khilaf lah, kita nak cerita umum saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, status benda ni amrun i'tibar. Benda ni benda andaian di badan. Tak nampak pun. Tapi hakikat adalah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, dia benda maujud.
bukan amrun intibar. Memang real, dia nampak. Sebab iman amak ni dia nampak. Allah buka kasyaf, dia nampak kotoran yang melekat di badan kita. Allah buka hijab dia, sehingga iman amak di sisi iman amak, kalau hadas termasuk amrun maujud. Dia panggil amrun wujudun. Satu perkara yang real memang ada melekat di badan, dia nampak. Lepas tu iman amak ni, kalau dia tengok orang ambil wuduk, dia nampak gugurnya ambil wuduk itu air yang hitam. Kenapa? Kerana air basuhan pertama, air mengangkat hadas. Air yang membersihkan kotoran yang melekat di badan kita. Air pertama itu air yang kita guna untuk bersih tangan kita hingga siku kita yang ada hadas. Apa dia hadas ni? Kotoran yang ada di badan. Itu iman amak. Kita mazhab Syafi'i, kotoran yang tak nampak dilihat yang ada di badan. Kita tak nampak. Baik. Settle tuan, makna dia. Yang kedua, pembahagian hadas. Kalau najis tuan, najis, lain kali kita akan sebut pembahagian. Selalu kita sebut, cuma kita ulang. Lain kali kita akan ulang balik. Cuma hari ni kita fokus hadas. Lain kali kita akan ulang balik 3 benda. 3 benda ni mesti kita mahir. Yang kedua ialah najis. Dia punya hukum sama, cuma ni sebuah beza. Yang ketiga, mustaqzar, berbeza hukum. Tiga-tiga ni dinamakan mustaqzar, kotoran. Hadas pun kotoran, najis pun kotoran, mustaqzar kotoran pun memang dipanggil kotoran. Dia ada 3 beza. Tapi hari ni kita fokus satu dulu. Akan datang insyaAllah kita compare 3 tu. Sebab 3 tu sangat penting untuk kita hukumkan suatu benda. Pembahagian hadas. Secara umum dulu kita sebut. Di bawah tu penulis akan sebut ada 3. Yang pertamanya hadas kecil, yang keduanya hadas besar. Itu umum. Tapi dalam kitab kita dia detail. Ada 3 hadas, iaitu hadas pertengahan. Hadas kecil. Satu contoh saja hadas kecil, iaitu orang yang tidak ada wuduk. Ini dinamakan hadas kecil. Hadas besar, satu, iaitu jima'. Jima' dan juga haid dan nifah. Baik. Tata cara lain kali. Tata cara di belakang. Tata cara tu kita akan belajar bagaimana cara untuk mandi wajib, bersih hadas besar, bagaimana tata cara nak bersih badan kita daripada hadas kecil, nak ambil wuduk. Itu tata cara mengambil wuduk. Kenapa? Kerana ambil wuduk itulah cara untuk membersihkan hadas di badan kita. Tu. Baik, kita tengok bahasa akademik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka makna hadas itu suatu perkara. Suatu perkara ni amrun i'tibar. Suatu perkara. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada perkara yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Yang amrun i'tibar. Perkara ni berada di mana? Yang berdiri, yang melekat, yang berada. Yang berada ia hadas ini pada segala anggota kita. Segala ni, kalau hadas tu kecil, dia berada pada 4 anggota. Kalau hadas tu besar, dia berada pada seluruh anggota. Itu beza. Kalau hadas tu kecil, tuan-tuan, kenapa orang panggil hadas kecil? Dia ada 2 nisbah. Kenapa nama hadas kecil tu nama? Contohnya, hadas kecil ni orang yang tidak ada wuduk. Orang yang tak ada wuduk, maka dinamakan dia berada dalam kotoran. Kotor apa? Kotoran kecil. Dia panggil hadas yang kecil. Kenapa nama ni syarak memberi nama hadas ini kecil? Ada 2 sebab. Yang pertama, nisbah tempat hadas kecil tak banyak. Ada 4 tempat sahaja. Nisbah tempat yang kotor.
Mana tempat yang kotor? Ada 4 tempat kecil. Pertamanya muka kotor, yang kedua tangan hingga siku, yang ketiganya kepala, dan yang keempat kaki. 4 tempat ini ada hadas, walaupun kita tak nampak. Itu dipanggil hadas kecil. Ada sebab yang kedua. Kenapa dinamakan kecil? Sebab yang kedua merujuk kepada larangan kecil, tak banyak. Orang yang tak ada wuduk, lebih kurang hanya 4 dia haram melakukan. Kita akan bincang semua. Berapa orang yang hadas besar dia larangan kata orang yang berjunub, larangan kata orang yang tidak ada wuduk. Kita akan bincang. Kesimpulan dia, kita nak tahu nama. Kita belajar nama dan kita akan belajar sebab apa nama ini digunakan oleh para ulama. Dan barulah kita nak kenal diri dia. Jangan kenal nama sahaja, kita kenal diri. Jadi nama hadas kecil, ada nama hadas besar. Dan kita tahu hadas itu apa dia. Hadas itu diri benda yang kita nak kena kenal. Baik. Yang berdiri, hadas ini berada pada segala anggota. Yani kalau hadas kecil, dia berada pada 4. Kalau hadas besar, dia berada pada seluruh badan. Mula daripada rambut sampai hujung kaki, semuanya ada hadas. Dinamakan besar. Juga sama, 2 nisbah. Nisbah pertama, tempat ada hadas seluruh badan. Nisbah yang kedua, besar itu nisbah larangan banyak. Sehingga 12 jenis larangan orang yang berada di dalam hadas besar. Kesan orang yang hadas ni, yang menegah ia, yang tu sifat bagi hadas. Yang menegah ia perkara tadi akan sah umpama sembahyang. Jadi sembahyang dan benda ataupun ibadat yang sama dengan dia. Bukan sembahyang saja yang haram. Ibadat yang sama dengan sembahyang pun sama juga haram. Seperti tawaf. Seperti baca Quran dengan niat baca Quran. Seperti sujud tilawah. Dan sujud syukur. Itu benda yang sama standard dengan sembahyang. Sama standard dengan sembahyang juga haram. Bukan saja diri sembahyang haram, orang tidak ada wuduk, orang yang berada dalam hadas, tetapi haram juga ibadat yang sama standard dengan sembahyang. Dalam bahasa fiqh dipanggil ibadat yang sama dengan sembahyang. Yang menegah ia perkara akan sah umpama sembahyang. Sama tu dari sudut syarat sah. Syarat sah sama. Maka sekira-kira tiada dimudah akan dia. Haitsu la murakhisun. Sekira-kira yang kata sembahyang ini, yang kata hadas ini, benda yang boleh menghalang daripada sah sembahyang, sekira-kira situasinya bukan situasi yang terdesak. Sebab tu dia kata sekira-kira tidak dimudah. Kalau ada situasi yang terdesak, walaupun ada hadas, dimudahkan, diringankan untuk dia solat. Dalam keadaan di situasi yang terdesak, dia terpaksa sembahyang dalam keadaan tidak ada wuduk. Dalam terpaksa sembahyang dalam keadaan hadas kecil. Dia berada dalam hadas tapi sembahyang juga. Itu special case. Maka jika sekira-kira dimudah. Maka ni dia nak perincikan makna hadas. Jadi secara umumnya hadas ni kalaulah benda kotor yang ada di badan, kesan dia boleh menghalang daripada sah sembahyang. Bila? Situasi selain daripada terdesak. Kalau situasi yang terpaksa dia sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk, itu tidak diambil kira. Tetap dia wajib sembahyang. Tetap nama sembahyang itu sah. Contoh, sembahyang orang yang tidak ada alat untuk tayamum. Tidak ada air untuk ambil wuduk. Air nak ambil wuduk pun tidak ada. Debu pun tidak ada. Adakah dia tak perlu solat? Wajib solat. Pas solat macam mana tak ada wuduk? Solat dalam keadaan tak ada wuduk. Dia panggil solat meraihkan waktu, ihtiramul waqt. Tu.
Seperti mana contoh terdesak sembahyang dalam situasi yang tidak ada wuduk. Seperti tiada air, yang tiada air mutlak, dan tiada tanah, tiada debu tanah untuk tayamum, maka dimudahkan dia, yakni diringankan sembahyang dalam keadaan tidak ada wuduk dan tidak bertayamum. Itu tiada menegah ia akan sah sembahyang serta ada hadas. Maka dia sembahyang dalam keadaan tidak mengambil wuduk, statusnya sah. Statusnya sah, cuma wajib qada. Inilah yang kita akan cerita isu lain. Dipanggil isu faqidut tahurain. Isu orang yang sembahyang yang tidak ada dua alat. Faqidu tahuraini. Wuduk pun tidak ada, dan debu tanah pun tidak ada, wajib sembahyang juga. Dan status sembahyang dia itu wajib qada. Cuma sah. Maknanya kalau tak sempat qada, dikira dia ini orang yang mendirikan sembahyang. Ceduk dalam penjaga. Dalam kitab sebut contoh dia orang yang seperti orang yang berada dalam penjara. Duduk dalam penjara ni tuan-puan, dia tidak dibenarkan untuk ambil wuduk, contoh saja. Tidak dibenarkan untuk guna debu tanah. Debu tanah pun tidak ada, air pun tidak ada. Nak ambil wuduk dia tak bagi. Semayang pula, tambah satu lagi. Semayang pula dalam keadaan tak tutup aurah, pakai seluar pendek. Tiga-tiga. Wuduk pun tidak ada, debu tanah pun tidak ada, dan aurah pun tak tutup. Adakah wajib solat? Wajib solat. Solat dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang tak tutup aurah dan dalam keadaan yang tidak ada wuduk. Kiblat wajib. Kiblat wajib. Yang lain semua kena jaga. Kiblat wajib. Lepas tu pula jangan kena jaga pergerakan perkara batal tak boleh buat. Cuma dimaafkan, diringankan, dilonggarkan dalam situasi tersebut hanyalah wuduk dan juga aurah. Status solat dia tu dia panggil solat yang wajib qada. Wajib qada. Wajib qada ni pula ada dua. Adakah wajib qada segera ataupun wajib qada sunat qada segera? Maka di sini dia sunat qada segera, bukan wajib. Sebab dia dah jaga semua. Status dia sah. Kalaulah dia mati tak sempat qada, dikira orang yang mendirikan sembahyang. Kota dia tu tak termasuk kota dia meninggalkan sembahyang. Itu penting. Kita break 10.30. Baik, settle. Pembahagian hadas kita ekspreskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Pembahagian hadas dan perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Maka hadas tiga bahagi. Pembahagian hadas ni tuan-puan, hadas ini terbahagi pada tiga. Dalam kitab kita ni didetail. Ada tiga. Kalau umumnya biasa kita belajar ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil satu contoh, hadas besar satu contoh. Cuma gabungkan dengan haid nifas jadi dua lah. Iaitu jima dan juga haid nifas. Berjunuk, berjunuk dia duduk hadas pertengahan. Wiladah hadas pertengahan. Haid nifas dan jima hadas besar. Di kitab kita ni dia perincikan. Jadi pertamanya hadas besar. Hadas besar ni sebab menjadi hadas. Kita akan belajar akan datang. Kena ingat sebab berlaku hadas. Hadas besar, sebab menjadi hadas ini ada dua. Pertamanya dengan sebab jima, hadas besar. Yang kedua, haid dan nifas, hadas besar. Yang kedua, hadas pertengahan. Dia duduk tengah-tengah. Besar pun tak, kecil pun tak. Nisbah larangan. Contoh dia dua. Pertamanya ialah wiladah. Bukan darah. Wiladah ni bukan darah. Kita duk biasa wiladah, darah wiladah. Tu hantam macam tu.
Bukan darah wiladah. Wiladah ni semata-mata melahir anak. Semata-mata melahir anak itu hadas. Keluar saja anak dipanggil wiladah. Bukan dia kira darah. Bukan nak kira darah yang mengiringi baby, darah yang ada di baby, ataupun selepas melahirkan anak terus keluar darah. Itu darah nifas. Sebelum melahirkan keluar darah, itu istihadah. Darah yang mengiringi semasa keluarnya bayi, ada juga darah keluar semasa bayi tengah keluar, itu juga bukan darah nifas, itu juga darah istihadah. Selepas keluarnya darah, keluarnya bayi, dinamakan wiladah, dan kamu ini diikuti dengan darah, itu darah nifas. Jadi wiladah ini bukan darah. Wiladah ini semata-mata melahirkan anak, itu junub, itu apa? Hadas, dia panggil hadas pertengahan. Dan yang kedua, dia ada dua pertengahan. Dan yang keduanya ialah berjunub. Yang kedua ialah berjunub. Berjunub ni hadas. Apa dia berjunub? Sebab berjunub iaitu keluar mani tanpa jima'. Keluar mani tanpa jima' orang panggil hadas. Berat? Bukan. Pertengahan. Cuma kita belajar secara umum dia berada dalam contoh hadas besar. Maka hadas 3 bahagi. Pertamanya hadas kecil. Kenapa kecil? Nisbah kepada larangan dan nisbah kepada tempat wajib basuh. Yakni sedikit barang, yakni perkara yang haram dengan ada hadas kecil. Hadas kecil ni yakni yang kata hadas kecil, kenapa panggil kecil? Bukan yakni tu nak tafsir hadas, tidak, nak menafsirkan kenapa dipanggil kecil. Sedikit larangan, sedikit barang perkara yang haram dengan ada hadas kecil ini, sedikit sahaja larangan. Iaitu ni contoh hadas kecil. Apabila hadas kecil, mana contoh dia? Hadas ni hadas kecil, iaitu air sembahyang. Air ni maknanya tiada air sembahyang. Orang yang tidak ada wuduk ataupun orang yang tidak ada air sembahyang, maka dinamakan dia berada dalam hadas kecil. Maka haram dengan ada ia hadas kecil itu 4 perkara sahaja. Itu dah panggil hadas kecil. Sebab larangannya hanyalah 4 perkara sahaja. Baik. Larangan ada 4 sahaja. Jadi kitab kita ni perempuan, dia punya pengolahan dia itu panjang. Dia nak masuk, dia tinggalkan topik dah. Dia dah mula meninggalkan topik. Kadang-kadang dia masuk 3 line 4 line, kita lupa apa perbincangan topik sedang kita bincang, topik besar. Topik kita ni syarat sah sembahyang yang ketiga, clear, suci badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka dia mula nak cerita makna hadas, dia cerita pembahagian hadas, dia cerita larangan-larangan hadas. Tu dia masuk habis, clearkan tajuk hadas. Struktur gaya penulisan dia ni berbeza dengan kitab-kitab lain. Kalau kitab lain, dia tidak akan olah mengikut metod yang tuan guru kita. Kalau kitab lain, dia ada satu tajuk khusus yang berada dalam topik taharah. Topik apa? Topik dia faslun, pasal pada menyatakan cara mengambil wuduk. Ni kita tak apalah, kita ikut metodologi tuan guru kita ni. Dia agak unik sedikit, menyebabkan kita belajar kitab dia, kita boleh cover semua tajuk. Walaupun nampak dia akan cover tajuk lain yang agak panjang, baru kembali balik pada tajuk, sebenarnya keistimewaan dia, kita boleh menguasai topik lain tanpa kita belajar kitab taharah. Sebab kitab dia ni, dia tidak ada taharah, dia terus masuk kitab sembahyang. Bab taharah ini banyak topik kecil bab taharah, seperti tata cara ambil wuduk, seperti tata tayammum,
tata cara mandi wajib, tata cara mandi sunat, tata cara istinja, cara nak basuh begok, cara nak basuh kencing, etika nak qada hajat, semua dia tak cover. Tapi dia secara tak langsung dia akan sentuh. Secara tak langsung dia akan sentuh. Baik, insyaAllah tuan-tuan kita akan sambung akan datang larangan orang yang berada dalam hadas kecil. Larangan orang yang berada dalam hadas kecil. Ada 4 larangan. Kita akan sambung minggu depan tu, nombor 1 sampai nombor 4. Cumanya saya lupa nak sebut tadi, dia sendiri istilah. Kita akan belajar akan datang. Ini permulaan saja. Istilah ni tuan-tuan, istilah asas, iaitu berjunub. Kan kita biasa dengar orang dulu ni tuan-tuan, dia menggunakan istilah syarak. Dia kata, mu ni berjunub tak mandi lagi ni. Apa makna berjunub? Tak mandi lagi. Mandi tu cara untuk membersihkan hadas. Berjunub tu apa dia? Dan janabah tu apa dia? Dan hadas tu apa dia? Ini istilah. Supaya kita tak pening dengan istilah. Dan istilah ni penting tuan-tuan, supaya apabila kita guna istilah agama, menyebabkan agama kita itu sentiasa subur. Cara nak memartabatkan agama, salah satu cara ialah kita menggunakan istilah agama di lapangan. Ini salah satu daripada usaha untuk memartabatkan agama. Yang ulama kita guna menegakkan agama. Maksud menegakkan sistem syariat dalam kehidupan kita. Ke semua aspek syariat mesti ditegakkan. Bermula dengan taharah, bermula dengan ibadah, sampai muamalah sehinggalah jenayah. Sistem kehidupan manusia komplit. Tapi maksud menegakkan agama itu kita nak implement agama dalam diri kita. Setiap terma penggunaan terma syarak kita tahu. Contoh tuan-puan, kita kata kita belajar ini terma hadas, kita tahu apa dia hadas. Yang kedua, bahagian hadas kita tahu. Yang kata hadas kecil, hadas besar, ada pertengahan dan contoh dia. Contoh ni merujuk pada sebab. Contoh dia pertama tuan-puan dia panggil hadas besar, 2 contoh. Jima dan juga haid dan nifas. Yang kedua ada pertengahan. Ada pertengahan ni 2. Pertama junub dan yang keduanya ialah apa tadi? Wiladah. Cekak. Tak beranak apa cekak dia. Wiladah. Orang kata beranak. Bahasa Kelantan beranak. Kasar pun. Beranak ialah wiladah. 2 contoh. Hadas kecil 1 contoh je, mudah nak ingat, iaitu tidak ada wudu. Saya nak sebut tuan-puan istilah junub. Akan datang kita akan bahas lagi. Apa beza junub dan janabah? Mandi junub. Kenapa nak kena mandi junub? Kerana janabah. Akan datang dia ada muka surat 25 tak silap. Dia akan bincang hadas pertengahan iaitu janabah. Tapi dia tak ceritalah janabah tu, makna janabah tu apa dia. Janabah ni tuan-puan, dia merujuk kepada hadas. Janabah ini dia merujuk kepada hadas dengan sebab berjunub. Jadi janabah itu hadas dengan sebab berjunub. Ringkasnya janabah ini merujuk kepada hadas. Janabah. Junub, berjunub diri orang. Tu dia kata mu ni berjunub. Dia nak cerita diri kita tu. Diri kita tu orang panggil junub. Janabah hadas yang berada di diri kita. Janabah tu hadas, junub tu diri kita. Tu dipanggil berjunub. Kenapa kita panggil janabah ni?
Hadas janabah ni hadas tuan-tuan, janabah ni hadas. Cuma sebab hadas janabah ini satu je sebab dia, iaitu jima'. Sebab tu jima' ni dia berada apa nama ni silap. Jima' ini dia berada pada kategori najis berat, bukan pertengahan, najis berat. Cuma nak ceritanya sebab kepada janabah. Apa dia sebab janabah? Jima'. Sebab janabah tu kan hadas. Jadi apabila berjima' sahaja, maka orang panggil dia berada dalam hadas ataupun berada dalam janabah. Maka diri orang lepas dia jima' tu, diri dia tu nak panggil apa? Orang yang selepas berjima', orang yang ada hadas. Orang panggil apa? Orang panggil junub. Tu istilah. Kalau orang panggil kita mu ni berjunub ni, kita tahu ni, makna kita ni ada hadas. Hadas apa? Hadas tu orang panggil janabah. Janabah. Baik, insya-Allah akan datang ketemu. Wallahu a'lam. Kita break macam biasa tuan, 15 minit. Biasanya 15 minit pada angka. Praktikalnya dilajak sampai 20. Kan? Kita masuk pukul berapa? Pukul 10.45. 10.45 tuan-tuan. Kita lajak 5 minit. Betul. Jam tu lewat. Jam saya 10.30. Jadi kita masuk 10.45 untuk sambung kita yang kedua. Wallahu a'lam. Soalan tak ada kan? Itu saya cerita istilah tu sebab tak ada soalan. Sementara nak cukup masa 10.30. Kalau ada soalan tak cerita istilah. Jadi orang yang akan menggunakan balik istilah-istilah agama ni tuan adalah menjadi tanggungjawab kita. Pengamal undang-undang dia panggil, pengamal syarak. Jangan kita hantam juga. Batal, tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.